Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadis salihin. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita hadratkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada bersama-sama dalam majlis ilmu. Suka untuk saya sebutkan setiap kali saya bagi kuliah ataupun saya bagi ceramah ataupun saya bagi pengisian, suka untuk saya kongsikan ataupun saya ingatkanlah kepada diri saya juga kepada hadirin hadirat sekalian. Kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan apabila kita sebut tentang nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, sekurang-kurangnya apabila kita berada di masjid pada hari ini, pada waktu ini, Allah telah berikan kepada kita sekurang-kurangnya 3 nikmat. Ini selalu saya ulang dan ulang di mana sahaja saya berada. Apakah nikmat yang Allah berikan ataupun Allah kurniakan kepada kita? Yang pertama, Allah berikan kita nikmat untuk berada dalam agama Islam. Sebab apa? Tidak semua orang dapat rasa, dapat menikmati agama yang suci ini. Ada orang memang lahir pada dunia ini, pada waktu ini, pada ketika ini, tetapi tidak berada dalam agama Islam. Tetapi kita diberikan Allah nikmat untuk berada dalam agama Islam. Itu nikmat pertama yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang kedua Allah berikan kepada kita, Allah berikan kita nikmat untuk berada di dalam bulan Ramadan. Jadi ada orang yang beragama Islam, tetapi Allah dia tidak berkesempatan untuk berada dan menyambut Ramadan pada kali ini. Jadi kita diberikan Allah nikmat usia, dipanjangkan usia, dipanjangkan umur untuk berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Itu adalah nikmat kedua yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesihatan untuk berada di dalam masjid, di dalam majlis ilmu. Ada orang diberikan nikmat agama Islam dan juga diberikan nikmat untuk berada di dalam bulan Ramadan, tetapi Allah tidak berikan dia nikmat kesihatan. Dia tidak mampu untuk datang ke masjid, mungkin atas faktor kesihatan ataupun atas faktor kekalangan lain. Tetapi Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita kesempatan untuk berada di dalam masjid. Jadi apabila kita berada di masjid pada waktu ini, pada hari ini, bersama dengan kita adalah 3 nikmat sekurang-kurangnya. Nikmat untuk berada dalam agama Islam. Yang kedua, nikmat untuk berada di dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah nikmat kesihatan untuk berada dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam masjid. Jadi itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita pun tahu nikmat yang Allah berikan ini, kalau tidak kita syukuri, kita takut-takut Allah akan timpakan perkara yang tidak baik. Sebab apa Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan tambahkan lagi. Wa la in kafartu inna azabi lasyadid. Tetapi sekiranya kalau kita kufur, sesungguhnya azab Allah itu adalah azab yang pedih. Jadi setiap kali apabila kita diberikan nikmat, kita ada seolah-olahnya lah, kita hanya ada 2 pilihan. Sama ada kita nak bersyukur ataupun kita nak kufur. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi. Tapi kalau kita kufur, nescaya kita kena tunggulah azab Allah yang pedih. Itu adalah 2 pilihan lah apabila kita diberikan nikmat. Seterusnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Nazir, pihak Imam, pihak pengurusan Masjid Rincing Hulu semuanya
dan juga kepada ahli karya atas kesudian untuk bersama-sama pada hari ini dalam program Selangor Bertadabbur. Dan insya-Allah pada hari ini saya akan kongsikan satu ayat. Ayat ini ayat yang pendek, satu ayat aja. Tetapi dia punya ibrah dia ataupun dia punya manfaat dia sangat besar. Iaitu ayat ini adalah ayat berkaitan dengan Al-Quran. Memandangkan bulan Ramadan, biasanya apabila disebut tentang bulan Ramadan, normal orang biasa ataupun orang awam ni, kita akan ingat bulan Ramadan ini sebagai bulan puasa. Itu adalah perkara pertama lah yang biasanya terlintas dalam kepala kita kan. Sedangkan bulan Ramadan ini bukanlah sekadar bulan puasa. Banyak lagi yang boleh dikaitkan dengan bulan Ramadan. Boleh dikaitkan dengan zakat fitrah, boleh dikaitkan dengan bulan sedekah, boleh dikaitkan dengan solat tarawih. Tetapi saya nak sebut tentang satu perkara yang memang berkait langsung dengan bulan Ramadan, iaitu yang disebut sebagai Al-Quran. Bulan Ramadan dikenal sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Allah menyebut berkaitan dengan perkara ini dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi apa yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang 185, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana diturunkan padanya Al-Quran. Jadi mulianya bulan Ramadan ni salah satunya adalah disebabkan pada bulan ini diturunkan Al-Quran. So besarnya hebatnya bulan Ramadan ini kerana padanya diturunkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini, hebat Al-Quran ini digunakan daripada zaman diturunkan itu sehinggalah ke akhir zaman. Berbeza dengan kitab-kitab yang lain, kitab Taurat, kitab Zabur dan sebagainya, dia ada tempoh dia. Sampai Nabi ataupun Rasul yang lain kemudian akan menggunakan kitab yang lain. Tapi Al-Quran berbeza. Dan Al-Quran yang hebat ini diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Dan dalam ayat 185 surah Al-Baqarah ini, ayat ini secara khusus menyebutkan bahawa pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Qadar, diberitahu apa? Penurunan Al-Quran itu berlaku pada Lailatul Qadar. Apa yang disebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar ataupun pada Lailatul Qadar. Jadi kalau kita relate ataupun kita hubung kait ayat yang surah Al-Baqarah 185 dengan surah Al-Qadr, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Waktu bila? Pada malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar. Okey. Kalau kita lihat kembali kepada ayat 185 surah Al-Baqarah itu, dalam ayat ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Okey, dalam ayat ini ayat ini memberitahu sekurang-kurangnya terdapat 3 fungsi Al-Quran. Terdapat 3 peranan Al-Quran dalam kita punya kehidupan. Sekurang-kurangnya 3. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Fungsi yang pertama apa? Hudan linnas. Apa fungsi pertama Al-Quran? Hudan linnas, iaitu memberi hidayah bagi sekalian alam. Itu adalah fungsi pertama Al-Quran. Jadi kalau orang kata, kenapa kita kena baca Al-Quran? Kenapa kita kena jadikan Al-Quran ini perkara yang kita kena lazim untuk membaca? Kenapa kita kena rujuk Al-Quran? Jadi jawapan dia, hudan linnas. Al-Quran ini memberi petunjuk, memberi hidayah
kepada manusia. Contohnya apa? Kalau kita lihat dalam keseluruhan kehidupan kita, semua perkara telah dirangkumkan dalam Al-Quran. Contohnya apa? Kita boleh kata berkaitan dengan perniagaan, berkaitan dengan muamalat. Iaitu, kita ambil contoh yang pertama. Perkara-perkara yang berkaitan dengan jual beli ataupun perkara yang berkaitan dengan muamalat. Contohnya apa? Sistem riba. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang berapa ayat ke 275. Nak kata kenapa Al-Quran ini hudan linnas, memberi petunjuk ataupun memberi hidayah kepada manusia. Al-Quran ini dia mengajar manusia segala serba-serbi kehidupan. Yang pertama contohnya berkaitan dengan kita punya sistem kehidupan kita. Bila kita nak jual beli, Allah sebut alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Allah kata orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung-huyung. Jadi dalam sistem kehidupan manusia, kalau nak membeli barang melalui cara berhutang ataupun melalui cara pembiayaan ataupun sebagainya, tidaklah melalui sistem riba. Kalau kita lihat kitab-kitab yang lain, tidak ada kitab yang sekomplit, selengkap Al-Quran. Dia mengajar kalau nak perjual beli ataupun kalau nak menggunakan sistem pinjaman, janganlah menghampiri dengan sistem riba. Jadi sekarang ni dalam kita punya sistem perbankan kita ada dua kategori, iaitu yang pertama menggunakan sistem konvensional, kita namakan dia sebagai sistem riba. Yang kedua adalah Islami. Jadi apa beza antara Islami dengan konvensional? Yang paling besar beza antara Islami dengan konvensional ni adalah melalui mekanisme. Kalau dalam sistem konvensional dia menggunakan sistem pinjaman, tetapi dalam sistem Islam dia menggunakan konsep jual beli. Kontrak dia itu tidak yang sama. So disebut juga dalam ayat ni innamal bay'u mithlu riba. Kalau kita lihat pada sistem konvensional dengan sistem Islami ni, nampak seolah-olah dia punya net effect ataupun kesan akhir dia seolah-olah sama. Tetapi Allah sebut dalam ayat ini, dia orang kata jual beli itu macam dengan riba tu lebih kurang sama je. Sebab apa? Bila riba, apa yang kita pinjam, contohnya kita pinjam RM100,000, kena bayar RM120,000. Berbeza dengan sistem perbankan Islam, menggunakan number yang sama, tetapi akad itu adalah akad jual beli. Mungkin ambil 100 kena bayar 120, tetapi yang pertama ini menggunakan konsep pinjaman, yang kedua ini menggunakan konsep jual beli. Dan jual beli tidak sama dengan pinjaman. Saya ambil contoh mudah, sebab saya bekerja dalam bank kan. Contoh, kalau kita pergi ke bank, kita kata saya nak beli rumah. Rumah ini harga dia 100,000. Tadi kita sembang pasal rumah kan. Kita pergi ke bank konvensional. So apa bank konvensional kata? Okey, saya bagi kamu pinjam 100,000, kamu kena bayar dekat saya 100,000 campur interest, campur faedah. Jadi total yang kamu kena bayar kat saya 100,000 dengan interest 50,000. Jadi total ataupun jumlah yang kamu kena bayar kepada saya adalah 150,000. Jadi kontrak dekat situ adalah kontrak pinjaman. Okey, ini yang dinamakan sebagai riba. Okey, apa beza dengan sistem Islam? Okay, kita pergi ke bank Islam. Kita kata ke bank Islam, saya nak beli rumah dengan harga 100,000. Jadi apa yang bank Islam buat? 100,000 yang bank ada, bank guna 100,000 tu untuk beli rumah tersebut. Berbeza dengan konvensional. Dalam konvensional, bank bagi 100,000 kepada kita, kemudian bank charge faedah. Tetapi dalam sistem Islam, bank Islam beli dulu rumah tu dengan harga 100,000 dan kemudian jual kepada kita dengan harga 150,000. Jadi kedua-dua ini memberi kesan yang sama, iaitu pelanggan kena bayar 150,000. Tetapi apa beza yang kontrak konvensional dengan kontrak yang Islami? Kontrak yang konvensional ini menggunakan konsep pinjam. Dalam Islam,
bila kita pinjam duit orang, kita kena bayar dengan harga yang sama. Kalau orang pinjam kat kita RM10, kita kena bayar kat dia RM10, tak boleh minta tambahan. Kalau minta tambahan, itu adalah riba. Okay? Walaupun benda tu kata kita yang pinjam, kata tu aku nak pinjam lah, tapi aku janji aku bayar lebih. Tak boleh. Menjanjikan membayar lebih dikira sebagai riba. Benda tu tak boleh ada dalam perjanjian. So nampak kesan dia sama, tapi Allah kata wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Memang kesan dia sama, tetapi konsep jual beli dengan pinjaman tidak sama. Dalam jual beli kita boleh letak tambahan. Sebab jual beli ni kalau tak ada tambahan tak ada untung lah. Contoh macam pemborong lah kan. Pemborong kalau dia beli dengan harga RM100, dia jual dengan harga RM100, dia tak ada untung lah dia kan. So dia beli dengan harga RM100, dia jual dengan RM150, dapatlah keuntungan kat situ. So jual beli dalam Islam tiada masalah. Berapa harga dia, berapa harga jualan dia, tiada ada masalah. Okey. Oh, sekejap baru masuk satu. Okey, tujuan apa yang kita kata? Tujuan pertama kenapa Al-Quran itu diturunkan adalah untuk memberi petunjuk. Itu saya beri contoh satu. Yang pertama berkaitan dengan jual beli. Jadi dalam jual beli Allah telah gariskan. Kalau nak jual beli, kalau nak melakukan pembiayaan atau pinjaman, ini cara dia. Itu dalam konteks pinjaman ataupun pembiayaan. Dalam konteks yang lain, Allah sebut berkaitan dengan hukuman. Allah sebut innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha habima ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Apabila kamu menjalankan hukuman di antara manusia, kamu kena berhukum dengan adil. Jadi apabila kita menjadi pengadil ataupun kita menjadi hakim ataupun kita menjadi orang yang menjatuhkan hukuman, kita kenalah berlaku adil. Kita kenalah berlaku secara adil. Contohnya apa? Kita boleh katalah, kalau ada kita ni adalah seorang bos, kita ni adalah seorang majikan, kita ada dua orang pekerja di bawah kita. Seorang ni buat kerja dengan bagus, tapi dia dengan hubungan dengan kita biasa-biasa je. Seorang lagi buat kerja tak berapa bagus, tapi dia ni jenis pandai jaga hati kita. Jadi orang yang tak berapa rapat dengan kita ni, mungkin kita nak layan dia lebih kurang je. Tak boleh. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Manusia ni dia ada kecenderungan dia. Kalau orang tu dia suka, dia akan layan orang tu dengan baiklah. Kalau orang tu dia tak suka, walaupun orang tu buat betul, dia ada kecenderungan untuk memberi layanan yang sebaliknya. Jadi Allah kata antahkumu bil 'adl. Kamu ni kalau nak adili manusia, kanalah mengadili dengan cara yang adil. Okey. Sama juga dalam konteks keluarga. Panduan untuk berurusan ataupun untuk menguruskan keluarga pun Allah sebut juga dalam Al-Quran. Contohnya apa? Allah kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apabila hubungan kita dengan isteri ataupun dengan pasangan, Allah kata apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaullah kamu dengan mereka, iaitu pasangan kamu, dengan isteri kamu, dengan perkara yang baik. Dan dalam perkara ini Syekh Al-Maraghi dia kata apa? Para suami diwajibkan bergaul dengan isterinya secara baik. Dan bergaullah dengan cara yang mana yang sepatutnya. Jadi secara ringkasnya kita boleh tengok Al-Quran ini, saya bagi contoh tadi berkaitan dengan sistem riba, saya bagi contoh tadi berkaitan dengan berhukum dengan adil, dan contoh dengan keluarga. So ini adalah 3 contoh mudah yang mana kita nak kata Al-Quran ini cover semua kehidupan kita. Dia bukannya cover wa aqimus solata wa atuz zakah saja. Memang ada ayat yang menyebut tentang dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Tapi bukan itu sahaja yang disebut dalam Al-Quran. Al-Quran juga dia cover bahagian keluarga, dia cover bahagian jual beli, dia cover juga bahagian menjatuhkan hukuman. Itu secara ringkas yang mana disebutkan ini adalah hidayah, hudan linnas, yang mana menunjukkan bahawa Al-Quran ini menjadi petunjuk dalam segala kehidupan kita. Okey, yang kedua, Al-Quran ini juga kalau disebut di ayat tadi, syahrul ramadan allazi unzila fihil quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi keterangan dalam menjelaskan hidayah tersebut. Bukan sekadar menjadi petunjuk, tapi memberikan keterangan. Okey, jadi apabila disebut dalam
ayat wa bayyinatin minal huda wal furqan ini, Ibn Ashur dalam tafsir yang dia kata apa? Keterangan yang terdapat dalam Al-Quran ini menjelaskan petunjuk yang diingkari oleh banyak manusia. Contohnya berkaitan dengan kisaan, tentang kebenaran Rasulullah dan hujah-hujah yang lain. Jadi ada sebahagian orang apabila diberikan petunjuk, dia masih nak argue lagi, dia masih nak lawan lagi. Allah dah kata macam ni, dia nak lawan lagi. Allah kata A, dia nak kata B. Allah kata B, dia nak kata C. So selain daripada memberikan petunjuk, Al-Quran juga memberikan keterangan kepada petunjuk tersebut. Jadi cara Al-Quran memberi keterangan ni ada berbagai cara. Ada yang Al-Quran bagi dalam bentuk contoh, Al-Quran bagi dalam contoh misal, ataupun Al-Quran bagi dalam bentuk cerita. Contohnya apa? Contohnya Al-Quran quote ataupun Al-Quran sebut tentang peristiwa yang berlaku kepada Fir'aun, yang mana dirakamkan dalam surah Yunus ayat 88 dan 89, yang mana apabila Nabi Musa berdoa, waqala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa lahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarul azab alim. Apa yang Nabi Musa berdoa? Engkau wahai Tuhan kami, binasakanlah harta mereka dan menteraikanlah hati mereka. Jadi dalam surah Yunus ini dirakamkan ini adalah akibat atau ini adalah kesan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Jadi bagi orang yang masih nak argue, bagi orang yang masih nak lawan lagi, ataupun bagi orang yang masih mempunyai keraguan terhadap ajaran agama Islam, Al-Quran cerita dalam bentuk contoh. Kalau orang tu rasa hebat, kalau orang tu rasa dia berkuasa, cuba tengok apa benda yang berlaku kepada Fir'aun. Kalau orang tu rasa dia kaya, dia boleh buat apa sahaja, cuba tengok apa yang berlaku pada Haman. Jadi dalam Al-Quran ini telah diceritakan perkara yang berlaku pada umat terdahulu. Kalau kita ulangi, tidak mustahil perkara yang sama akan diazab seperti mana yang diazab pada orang terdahulu. Kalau orang itu melakukan perbuatan homoseksual seperti mana yang dibuat oleh kaum Nabi Lut, ini adalah akibat yang Allah janjikan. Kalaulah hidayah, huda yang Allah bagi itu dia masih tidak yakin, ini wa bayyinatin minal huda wal furqan, ini Allah bagi keterangan lagi. Okey. Itu adalah antara fungsi-fungsi Al-Quran yang mana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan terakhirlah, sekejap je rasa kan nak masuk Isya dah kan, sekejap je. Yang penting dalam kita berada di dalam bulan Ramadan ini, suka saya rakamkanlah antara amalan-amalan salafus soleh ataupun amalan-amalan orang-orang terdahulu pada kita apabila masuk ke dalam bulan Ramadan. Contohnya apa? Disebut bahawa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. 60 kali. Juga disebut Qatadah, seorang mufassir, dia mengkhatamkan Al-Quran setiap seminggu sekali, itu hari biasa. Masuk bulan Ramadan 3 kali sehari, 3 hari sekali. Dan apabila masuk 10 hari terakhir, dia akan khatam setiap hari sekali lah. Itu adalah amalan-amalan orang terdahulu lah. Jadi kesimpulan dia, dalam bulan Ramadan ini banyakkanlah kita membaca Al-Quran, kerana itu adalah petunjuk kepada kita. Sekian sahaja daripada saya. Aku qawli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.